الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk berada di majlis ilmu. Semulia-mulia majlis isi Allah Subhanahu wa taala. Sambungnya daripada sebelum ni berkenaan dengan sembahyang Jumaat, dan kita sudah baca sebelum ni berkenaan dengan siapakah yang lebih layak menjadi imam. Dan hari ini kita masuk pada tajuk yang ke-12, tajuk kecil yang ke-12, iaitu man tasuhu imamatuhum, siapakah yang sah menjadi imam. Tasuhu imamatu sabiyil mumayyizi wal a'ma wal qa'imi bil qa'id wal qa'id bil qa'im wal muftarid bil muntafil bil mutanaffil wal mutanaffil bil muftarid wal mutawaddi bil mutayammimi wal mutayammimi bil mutawaddi wal musafiri bil mukimi wal mukimi bil musafiri wal mafdul bil fadili. Faqad shalla Amr bin Salamah biqaumihi wa lahu min al umri 6 aw 7 sinin. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو عامى. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا، وصلى في بيته جالسا وهو مريض، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فرفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وراءه. Jadi itu yang kita sebut, dia kata sah menjadi imam seorang budak yang mumayyiz. Jadi mula-mula sekali dari sudut umur, ramai-ramai ada ni sekiranya ada seorang budak yang mumayyiz, dia ni hafiz Quran, pandai baca Quran, orang lain tu tidak sepandai dia, maka kita boleh tolak dia depan jadi tu imam. Wal a'ma, begitulah juga orang yang buta. Ramai-ramai ada ni ada seorang buta, tapi buta ni buta yang hafiz Quran. Orang lain yang celak tu tidak hafiz Quran, tidak comel baca sebagaimana dia, maka kita boleh tolak dia di depan dia jadi tu imam. Wal qa'imi bil qa'id, boleh jadi imam orang berdiri kepada orang semaya duduk. Orang semaya berdiri dengan orang semaya duduk. Maksudnya tu imam tu berdiri, makmum duduk. Apa duduk? Sakit. Boleh. Wal qa'idi bil qa'im, begitulah semayanya jadi tu imam tu orang sakit, uzur. Orang lain tak pandai berlakon jadi tu imam. Walaupun dia uzur duduk, maka orang lain hak sihat tu berdiri, jadi makmum kepada dia, boleh. Wal mukimi bil musafir, dan menjadi imam orang bermukim kepada orang musafir. Wal mafdul bil fadil, begitulah juga orang musafir bermukim dengan orang, jadi bermukim musafir berimam dengan orang mukim, boleh. Mukim dengan berimam dengan musafir boleh, musafir berimam dengan orang bermukim pun boleh. Al-mutanaffili bil muftarid, orang semaya sunat berimam dengan orang semaya fardu. Wal muftarid bil mutanaffil, orang semaya fardu berimam dengan orang sunat, boleh. Ni dalam mazhab Syafi'i kita, orang hak semaya fardu boleh berimam dengan orang semaya sunat. Tapi dari satu pandangan mazhab Hanafi, orang hak semaya fardu tak boleh nak berimam dengan orang semaya sunat.
Sebab fardu ni besar, sunat ni kecil. Dia tak boleh hak besar ni berimeh dengan hak kecil, tak boleh. Dia kena hak kecil tu berimeh dengan hak besar. Orang semaya sunat boleh berimeh dengan orang semaya fardu. Tapi kalau orang semaya fardu nak berimeh dengan sunat, tak boleh. Dari mazhab Hanafi. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita boleh berlaku. Fardu dengan hak sunat, sunat dengan hak fardu boleh. Orang yang ada wuduk dengan orang tayamum, ataupun orang tayamum nak berimeh dengan orang yang berwuduk, boleh. Sebab apa tayamum? Mungkin kerana kahwin ni ada air, kahwin ni tak ada air, salah seorang, maka berimeh lah. Ataupun ada air tapi sakit, tak boleh nak guna air, maka dia ambil tayamum. Ni tak sakit, sihat, maka berimeh dua tu. Ataupun berimeh dua ni, boleh. Al-mafdul bil-fadil, orang yang kurang dengan orang yang lebih, boleh juga. Maksudnya sini kurang yang lebih ni, ni sempurna, ni tidak sempurna, ni cacat, ni sempurna, ni sempurna, ni cacat, boleh. Ataupun yang maksudnya al-mafdul bil-fadil ialah orang ni orang yang tinggi darjat dia, pemimpin. Ni orang biasa. Orang biasa berimeh dengan orang hak tinggi darjat boleh. Orang hak tinggi pangkat darjat dia berimeh dengan orang biasa boleh, sah semaya. Kerana ni tak boleh ni orang biasa-biasa, ni kelas VIP ada, boleh berlaku. Jadi tidak ada di sini tidak ada apa-apa halangan untuk berimam, tak ada. Selama mana semaya dia sah, sahlah kita berimam dengan dia. Kalau semaya dia tak sah kita berimam dengan dia. Sah ke tak sah? Kalau sah dia semaya sah dia ni semaya dia tu sah, maka sahlah kita berimam dengan dia, walau apa keadaan sekalipun boleh semaya. Kalau tanya boleh tak kita nak berimam dengan Syiah? Cari-cari masjid, jumpa masjid Syiah. Kita nak sembahyang, boleh kalau kita ni hak Sunni pergi berimam dengan Syiah, boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab akidahnya berbeza. Semaya dia apa lain dah. Semaya dia apa lain. Semaya Syiah tu lain dah. Orang kaki ni, kita ni kaki ni kita basuh kaki. Pak mazhab basuhlah kaki. Syiah dia sapu-sapu kat atas gitu supaya sapu kuh gitu. Sebab dia baca ayat berkenaan dengan ambil air semaya tu, dia baca dengan wamsahu biruusikum wa arjulikum, dia kata. Sapuhlah kepala dan sapuhlah kaki. Sedangkan sunnah al-sunnah wal jamaah ni wamsahu biruusikum wa amsahu biruusikum wa arjulakum. Arjulakum tu atas kepada basuh, bukan atas kepada sapuh dah. Dia selibah situ. Akhir sekali dia pergi. Kalau air semaya tu tak sah dah, maka macam mana nak sah semaya kan? Air semaya dia tu tidak sempurna, tidak serupa hak Nabi ajar. Maka macam mana nak sah semaya? Maka tak boleh kita nak berimam dengan orang yang berbeza dari sudut pelaksanaan semaya dia dengan semaya kita. Walaupun nampak macam sama semaya dia, tapi ada perbezaan. Kemudian kalau kita kaji tentang Syiah ni, dalam pada dia semaya tu dia laknat sahabat. Doa dia tu doa laknat sahabat. Macam mana kita ni nak katakan dia tu Islam sungguh? Mungkin ada kata Islam dari sudut pakaian dia, dari sudut perbuatan kita, tapi kita melihat daripada akidah dia, melihat daripada amalan dia tu tidak kena dengan ajaran Islam, tak boleh. Kalau kita nak berimam dengan orang yang buat bid'ah, boleh tak? Dia ni kaki buat bid'ah, boleh tak? Dia suka pergi duduk tunggu kubur, doa di kubur. Kalau di Pakistan agak nama dia golongan Brelwi Hazrat, pakai serba hijau. Dia suka warna-warna hijau, dia suka. Masjid dia kubah warna hijau. Lapu warna hijau, pasal di rumah dia tu lapu warna hijau. Nak sambut perayaan agak warna hijau. Aceh ni rumah Brelwi. Kalau rumah Syiah tu warna hitam, dera hitam, baju hitam, payah hitam, tua pun hitam. Bukan hamba lah. Hamba tidak Syiah. Jadi boleh kalau kita nak sembahyang dengan golongan hak sesat tadi, selama mana dia tidak jadi kufur sebagaimana Syiah tu, maka hukumnya sah lagi sembahyang, cuma tidak afdal. Maulana Taqi Usmani Sahab apa boleh tanya, boleh kau nak sembahyang belakang ahli mubtadi', orang buat bid'ah tadi? Dia kata selama mana tidak ada benda yang salah dalam sembahyang dia,
semaya dia tu molek betul, maka boleh sah berimam tapi tidak afdal. Lebih baik kita pergi semaya di belakang ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul kita rasa selesa, rasa tenang, rasa yakin semaya kita ni adalah semaya yang sebagaimana hak Nabi ajar. Hak tu lebih tepat. Tapi kalau kita parut tak ada tempat lain dah kecuali situ lah, maka kita pergi semaya situlah kerana masih lagi hukumnya sah semaya tak ada. Baik. Dan telah bersolat Amr bin Salamah menjadi imam kepada kaumnya, walahum minal umur, sedangkan waktu tu umur dia situn 9 tahun atau 7 sini ataupun 7 tahun. 7 tahun ni kalau sekolah kan darjah berapa? 7 tahun. Kalau 9 tahun tadika pasti. Kalau 7 tahun darjah 1. Darjah 1 jadi tu imam. Anak-anak kita ada ke darjah 1 boleh jadi tu imam? Anak cucu kita. Bukan tak darjah 1, hak umur 51 pun boleh tentu lagi. Darjah 1. Payah juga ni. Dia ada orang kampung pernah tanya ustaz apa, dia kata pegawai dah, ngaji tinggi dah. Orang kelas dah ngaji agama. Tapi apabila kita sudah jadi imam tak usah. Tak berani nak naik. Kita ni ngaji pondok lebih kurang gitulah. Lebih kurang gitu. Maksudnya tidak ada sijil apa. Tapi muka kita biasa jadi imam kan, jadi beranilah. Dia ni walaupun kita ngaji tinggi, tak biasa, tak berani. Tak seroyak lah. Ha? Orang tak jauh. Mumayyiz ke tak? Mumayyiz. Cukup umur. Comel soalan itu dia, tak jauh. Aku mana? Cuci basuh belek-belek, cuci molek dia. Sebab sini dia tidak meletak ke berkhitan ataupun tidak berkhitan. Dia letak mumayyiz tu dari sudut umur dia letak. Kalau kita melihat pada keadaan umur ni kan, maka hukumnya sah semaya. Semaya dia tu sah. Yang keduanya kalau dia semaya sah, maka sahlah jadi tu imam. Baik. Yang keduanya kita kata berkhitan tadi untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan. Katakanlah dia tidak berkhitan lagi. Dia tidak berkhitan sunat lagi. Adakah sah semaya dia tadi? Kalau dia tak sunat, sah ke tak semaya? Dia tidak sunat, okey. Baik. Maksud mumayyiz ini yang reti membeza kaitan antara kotor dengan suci. Mumayyiz tu sendiri. Dia reti membeza. Maksud kalau dia kecil, dia basuh. Dia basuh sekodah-sekodah hak dia boleh basuh tu lah. Cakap nak kelebek sosok. Sekodah-sekodah hak keluar. Hak dalam tu dimaafkan. Kalau kita kata ada najis apa, dalam perut kita ada najis. Dalam perut kita ni ada najis. Jadi hak situ tu dia basuh sekodah yang dia boleh basuh tadi. Maka kalulah atas dasar tu bersih dah. Tidak dia kata dia ecek kat si, tidaklah orang panggil ada najis di kemaluan dia tadi, maka hukumnya sah semaya, sahlah jadi tu imam. Sah jadi tu imam. Boleh. Jadi Amr bin Salamah tadi umur dia 9 tahun atau 7 tahun. Cuma kita kata budaya orang Arab ni lepas pada beranak tu dia khitan dah. Lepas pada beranak tu dia khitan awal lagi. Berbeza dengan kita ni darjah 9 baru nak. Darjah 9 ke? Biasa bapak kita ni kan sekolah rendah lah, darjah 2, darjah 3 siapa darjah 9. Tingkat tenian masa tak ada dah. Kita kan ada. Baik, orang yang pertama sekali berkhitan dalam sejarah manusia ni, yang pertama sekali berkhitan ialah Nabi apa? Nabi Ibrahim berkhitan dengan menggunakan pahat. Ambil pahat tak ke? Teras sekali. Hak tak khitan lagi lah, hak tak jauh lagi, teras sekali lagu mana. Cuma pahat tu cari pahat tajam lah, jangan cari hak tu pergelan ni, hak tu berjerit lah. Kena 10 kali tak putus lagi. Jadi mumayyiz tu maksudnya yang pandai membezakan di antara hak kotor dengan hak suci. Kalau dia kecing, dia basuh cuci kecing dia. Kalau dia berak, dia basuh cuci berak dia tadi. Dia tahu membezakan hak mana najis bukan najis. Maka siapa tak tu walaupun dia belum akhir balik lagi, maka sah dia menjadi imam. Boleh. Baik, wastakhlafa Rasulullah. Hak sana cerita hak budak jadi imam. Yang keduanya Rasulullah SAW pernah menyuruh
Abdullah ibnu Ummi Maktum ataupun ibnu Ummi Maktum menjadi imam, ganti kepada Rasulullah menjadi imam. Rasulullah ni apabila nak keluar daripada Madinah, masjid ni, Masjid Nabawi ni tidak tinggal kosong, tidak tinggal gitu tak, tidak tinggal tanpa diberi tugas jawatan tu. Sebab takut kalau ketinggal lagu tu ramai hak je boleh jadi tu imam. Bari nolak. Rasulullah tak suruh apa. Kamu tak boleh nak main, tak boleh nak pergi gitu ya, sebab tak ada arahan ke apa. Bari mu tolak aku tolak mu. Jadi tidak comel pengurusan masjid tadi. Jadi kalau ada urusan gapo berdasar pada hadis ni, kalau imam tak ada urusan luar, imam satu ke imam dua ke imam rawatib ke, maka dia komunikasi dia ni kena panggil kemah molek. Kena ada grup WhatsApp tu imam. Grup WhatsApp tu imam tu bila ni, hari ni hamba kena pergi Kuala Kerat. 2 hari bawa balik. Katalah tu bila ada urusan, maka tu email tu kena cari dah ganti. Siapa dia boleh ganti Tok Bilal kita untuk 2 hari tadi nak ganti. Kalau tu email tu sendiri nak keluar, maka dia kena maklum pada email-email lain, masa ambil tugas tu awak kena ganti, awak kena ganti. Kalau tempoh tu panjang, sehari, 2 hari, 3 hari, tak pandai maklum, kena pergi isi borang di Ma'id ni. Kena isi borang di Ma'id, cuti imam 7 hari tak silap, 7 hari setahun. 7 hari setahun je. Kecuali hak nak pergi umrah haji, hak tu dimaafkan. Boleh pergi umrah sekali ke 2 kali setahun. Waktu tidak dikira cuti. Dikira maksudnya kelepasaan. Boleh tubik, tak ganggu hak 7 hari tadi. Tapi kalau nak pergi ada urusan luar ke apa, maka tempoh dia 7 hari, kemudian kena buat surat. Kalau lah kata dia pergi balik tu tak ada masalah. Okey. Kalau dia pergi tiba-tiba ada berlaku masalah di masjid dia ataupun accident kau apa, mai cek tengok tak ada surat, maka kena. Sebab apa? Sebab dikira telah melanggar waktu bertugas tadi. Kerana tak ada surat, tidak ada pemberitahuan. Kecuali kita nikah cek dengan orang mak dia, tak apalah ustaz gila, kita kira settle sehari, tak apalah gitu. Yang penting kita maklum. Jadi Rasulullah SAW ni apabila nak keluar daripada Madinah, ada urusan luar, pergi ke mana ke, maka Rasulullah tak akan tinggal kosong itu, tetapi akan lantik salah seorang sahabat untuk jadi imam. Ramai-ramai hak ada tu Rasulullah lantik siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum ataupun ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum ni buta. Jadi kalau kita tengok sekali turun tu, ramai lagi sahabat-sahabat lain hak pandai Quran, hak boleh jadi imam, hak celek. Apa ambil hak buta? Agak-agak benar. Apa ambil hak buta? Mudah dia kata jawapan yang simple saja. Orang buta ni muka mata tak nampak, dia tak lagi jalan mana, dia cakap situ lah. Kalau hak selek ni dia banyak hala sikitlah. Nak pergi kat tu, nak pergi kat ni, nak tengok tu, nak tengok kau ni. Jadi komitmen tu kurang. Tapi kita tengok lah ni jaga ataupun tak ada masjid mak ambil hak buta, tak ada, ambil celek belaka. Cuma ambil komitmen dulu. Rasulullah ni nak suruh comel pengurusan tadi, ambil orang hak tak gimana, ambil orang yang buta tadi dan boleh jadi imam, dia lah ganti Rasulullah SAW semasa Rasulullah tak ada di Madinah tadi. Jadi nampak kita ni kalau kita nak tinggal kena ada orang hak ganti. Baik. Berapa kali Rasulullah telah meminta supaya Abdullah ibn Maktum ganti tempat Rasulullah, iaitu sebanyak 2 kali menjadi imam, sedangkan dia seorang buta. Jadi daripada hadis ni kita boleh faham, orang buta jadi tu imam, makmum ni boleh, yang tidak buta boleh berimam dia. Maksudnya kecacatan fizikal tidak menghalang seorang itu untuk menjadi imam. Kecok ke, buta ke, kecuali bisu tak boleh dia. Kau boleh kalau bisu jadi tu imam. Sah semaya orang bisu, tapi apabila nak jadi tu imam kan, nak tahu mana dia rokok ke sujud ke apa ni, maka waktu tu kekurangan itu menghalang dia daripada jadi imam, tak boleh. Kecacatan yang menghalang dia daripada jadi tu imam. Kalau dia pekak boleh ke tak? Dia ingat Quran tapi dia pekak, boleh ke tak jadi tu imam? Boleh, sebab orang belakang tidak pekak, dia yang pekaknya. Jadi apabila dia sebut, orang belakang boleh ikut lagi. Nyakit ke apa lagi? Kita nak tubik nyakit.
Kalau penyakit Covid boleh tak? Tok Imeh tu penyakit Covid. Makmum tidak Covid, boleh tak? Tak boleh mari awal-awal. Sebab memelah kita dengar suara dia keluar kira. Tapi virus tadi boleh membahayakan orang lain. Boleh menyebabkan orang lain berjangkit dengan penyakit tadi, jadi habis masjid ni kena kuarantin, kena tutup, kena setar masjid. Tak boleh. Walaupun penyakit itu tidak menghalang dia jadi Tok Imeh, tapi kerana merebaknya penyakit. Kita lah ni bukan kata Tok Imeh. Hak sehat pun kita, hak jarak. Guna SOP dan sebagainya kerana nak mengelak daripada tersebarnya penyakit. Dan bab cerita Covid ni, kalau kita pergi kampung kan ramai orang kampung tak setuju. Amor ni sudah mengajar kuliah kan, orang pergi makan kedai kopi jauh-jauh sikit oleh kampung kan. Tu biar cerita Tok Imeh guano kat jarak-jarak ni. Ni marah. Apa kita ni takut mati kau kita ni. Ke sahabat-sahabat pergi mati syahid. Dia tak mati syahid. Takut gapo ke Covid ni? Nak jawab lagi mana tu? Dia kata sahabat ni pisah pergi nak mati. Kita lari nak pergi masjid pun takut. Takut Covid. Dia benar kita. Nak jawab lagi mana agak cikgu? Boleh kalau lagu tu? Pergi juga kau juga nak jawab. Gini kita kata. Kita ajak dia. Mati syahid. Walaupun sahabat lagi mati syahid, pakai baju bersih. Pakai topi bersih. Bawa pedang. Bawa perisai. Gitu walaupun nak mati syahid, tapi dalam waktu yang sama mempertahankan diri. Kalau nak kena, takdir tu nak kena. Barulah mati syahid. Bukan kata pergi daga-daga baju bersih, tak ada topi, tak ada pedang, tak ada. Aku nak mati syahid pergi. Tu bunuh diri lagu tu. Tidak mati syahid tu. Akal ni kena guna. Rasulullah pakai baju bersih. Pakai topi bersih. Pada depan topi bersih ni ada pula rata-rata jari tak sini kena muka. Dalam peperangan Uhud. Belai-belai lagu tu pun kena juga anak panah. Kena di gigi geraham. Patah 2 gigi geraham. Anak panah tu dan juga besi lekat dalam isi. Marilah Abu Ubaidah Al-Jarrah kata Rasulullah rusnya Abu cabut dengan gigi kapuk amah. Apa? Jadi Rasulullah sendiri nak pergi perang, pakai baju bersih, pakai pelindung ya. Ada ikhtiar. Kalau nak mati syahid tak kena masalah. Khalid Al-Walid, berapa banyak peperangan dia telah jadi ketua dalam semasa jahiliah dia ketua dah, masuk Islam dia ketua juga. Tapi syahid tidak memihak pada dia, tidak pilih Allah Taala. Mati dia di atas katil. Mati atas katil. Musa bin Umar, orang kaya Mekah, harta banyak. Tuhan pilih dia untuk mati syahid dalam peperangan Uhud. Putus kedua tangan dia, putus tangan dua-dua. Tak, mati syahid. Abu Talha dalam peperangan Uhud. Dia ni mempertahankan Rasulullah SAW. Rasulullah duduk belakang, dia ni tahan dengan tubuh dia. Ramai orang pakat panggil orang lain berat belakang dah. Tahan sehinggalah Rasulullah ni dibawa lari oleh Abu Bakar dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lari nusuk. Dia ni kena banyak telajak banyak tikamah, jatuh pesah. Rasulullah kata pada pergi cari Talha. Pergi cari Talha ni terdapat 70 tikamah di tubuh dia. 70 kena tikam. Jari putus. Tapi takdir tidak mati syahid, hidup lagi, hidup. Kita ni kalau kena tikam dua kali padan dah. Ni 70, bayangkan mana tempat 70. Habis lebur ni. Tapi hidup lagi. Ni nak ayatnya syahid pilih Allah SWT. Jadi hari ni syahid tu pergi lawan kafir. Hari ni nak mari semaya. Beza tu dua tempat beza tu. Ni nak pergi mati, nak pergi pergi lawan kafir. Hak ni bukan nak lawan kafir ni, mari nak semaya, nak ibadah. Dalam bab ibadah ni kita kena faham. Kita nak pergi semaya, nak pergi buat ibadah tu, kena tengok juga boleh pergi atau tak boleh pergi. Ada halangan yang menyebabkan kita ni boleh menguzurkan diri. Maka kita kena ambil uzur tak ada. Kita belajar dah pada ni bab al-a'zarut takhallufi anil jamaah. Uzur-uzur yang menyebabkan seorang itu tak pergi masjid sembahyang Jumaat. Apa dia? Salah satunya ialah kerana hujan lebat. Hujan lebat dengan Covid mana bahaya? Jawab soalan ni. Hujan lebat dengan Covid mana bahaya? Kalau kita kata hujan lebat bahaya, cewek tu tak betul tak gila pun nak dekat dengan gila lah. Sebab penyakit ni Covid tadi dengan hujan tadi, hak ni lebih bahaya.
Ada kata payah gapo ustaz buka batuk-batuk gitu semua gitu lah. Hang tak kena demo. Terang kita tanya orang kena dah. Ada kata batuk-batuk pun tak napas kena pakai ni. Copot oksigen. Kalau kena ada penyakit kronik. Memang risiko untuk meninggal tu sangat-sangat tinggi. Patut dia kena pergi kuarantin, tak duduk rumah. Suka aku nak kuarantin. Cokor 10 hari dah lewat. Mukelih aku kelih. Pas kita kena pas pergi balik rumah. Kita peluk bini kita, peluk anak kita. Dia pula jakit. Dia pula pergi 3 beranak, 4 beranak lagi. Suka kalau gitu. Sebab benda tu boleh merebak. Mati syahid kalau kena saya kita kan tak kena. Dah tidak jakit mati syahid. Tapi nyakit jakit. Tapi orang kampung ni payah nak faham. Kita royak ni mengikut orang panggil kaedah fiqh. Benda yang darurat menyebabkan kita ni boleh tak pergi sembahyang. Ni darurat ni. Kalau pergi juga hang kena jaga. Letak SOP game. Dia kena pergi dengan ilmu. Kalau orang tak ngaji ke dia pukul dengan kaedah tu gak. Benda ni tidak memudaratkan gapo, sikit-sikit gitu, permen gitu. Dia tak situ gak, dia langgar habis. Dah kaji buat, orang panggil undang-undang SOP ni di masjid orang ramai mari. Kalau di rumah kita, sembahyang sama-sama kita tak apa nak mana kita. Nak sembahyang apa dari rumah kita. Ni tempat orang yang mana kadang-kadang orang daripada mana tahu mari. Mari tempat gola, tempat baik Allah mari daripada Kuala Lumpur bagi singgah. Pas musalih aku salih. Bila-bila tak boleh salih pun salih. Ambo di masyarakat nikah. Tak boleh salih dah, minta maaf dah. Masyarakat nikah tak salih dah. Sudah kita nak tubik tu, Allah tangan juga. Sekali dengan sapu, tak salih bukan dia ni. Sapu ni. Salih juga gitu. Biar mana. Tapi tak kena lagu ni. Boleh ya, ambil hal letak sini. Boleh ya. Nak salah juga. Apa nak salah? Kamera ni ambil gambar ni. Ambil gambar ni ke untuk orang panggil kenangan memori hari perkahwinan dia. Kita ni becah mata-mata, lepas-lepasnya ambil gambar. Tapi nak mana muka majlis dia. Jadi cuma dia kata jaga SOP, duduk jauh-jauh. Kerana nak menjaga daripada merebaknya penyakit tadi. Tapi orang kampung tak faham, lagu tu duduk mewah dia tu. Payah. Nyawa kampung ni payah. Orang kampung sini alhamdulillah lagi. Orang kampung duduk kampung sungguh. Kita kampung-kampung bandar tu. Dia kampung, hok duduk kampung, hok pega lembu, hok nanai padi, hok tak jumpa dengan orang. Payah nak ayat. Dia pergi siapa perikat dia pergi dia kata apa? Dia kata orang awak pinjaman tu makan riba berlaku. Buang berasa leng gitu. Mungkin kita awak pinjaman juga. Dia kata awak pinjaman dengan bank semua makan riba berlaku. Berkata, dia makan cek molek kata salah lagu tu. Nak kata riba ni kena awak mari hujah-hujah bukti dia lagu mana boleh jadi riba. Pada kata dah tak kata tidak riba kat lagu mana tidak riba. Ambo peroyak sebenarnya gini, pinjaman-pinjaman ni ada 2 transaksi, ada 2 akad. Akad pertamanya kontraktor tu dengan bank. Dia wak rumah, dia pun jual ke bank pun bayar PT Stoko. Sekarang ni kita nak rumah tu pula, kita dengan bank pula lah, tu akad yang kedua. Bank pula letak harga yang mahal. Rumahnya go 200,000, jualnya 400,000. Buat apa jadi 400,000 Ustaz? Tidak kena riba situ. Orang kata tidak riba sebab jual baik bisamani muajjal. Jual dengan harga tahun 10 tahun lagi. Mahal tahu mana pun dah kalau setuju tak apa, boleh bayar, ada kemampuan untuk bayar, ada komitmen menggaji sekian-sekian dia boleh buat kira. Patu riba ke mana apa kata? Patu mahal tu. Gini orang kata, ambo tanya awak je. Kalau orang nak jual lembu ke demo, go 20,000. Mahal ke murah? Mahal. Apa demo nak beli ke tak ada PT? Nak beli. Apa kata? Apa beli? Boleh. Rumah sopa juga apa kata. Ada kata apa awak pinjaman awak rumah besar-besar. Pada rumah-rumah buruk gini sudahlah. Supaya rumah hamba ni rumah buruk gini tak payah pinjam ke apa nak susah-susah pinjamannya. Hamba kata tidak semua orang itu serupa. Hamba tanya dia pula, salah ke kalau buat rumah comel? Dosa ke kalau buat rumah baru? Tidak dosa. Pasti dosa apa salah ke mananya? Ada dia kata jadi susahlah. Susah dia mau berasa. Dia tidak berasa susah sebab dia boleh bayar 1,500 2,000 sebulan tu dia boleh bayar. Gaji dia 10,000. Susah ke mana? Senyap dia tak jawab. Dia kata dak kita kena ikut sunnah Nabi lah. Hidup ni bersederhana, makan lebih-lebih kurang. Apa kata kalau makan lebih-lebih kurang, apa pakai sudu, apa pakai gerpu? Asal pakai sudu, asal pakai gerpu? Pakai dengan tangan. Asal guna meja, asal guna kursi, makan bawah.
Tak boleh kita ni kedar kena. Tahu pula tak boleh. Gini kita kata, kita tidak boleh nak arah orang itu jadi serupa kita, mana boleh. Kita boleh menghukum orang dengan kaedah fiqh. Nak tasawuf tu demo seorang lah tasawuf. Royak kat orang, nasihat kat orang boleh, tapi nak paksa orang sahabat mereka nak suruh jadi serupa dia, tak boleh, tidak sama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila berlakunya peperangan Tabuk, dia mari harta dia, Rasulullah ni harta hamba untuk fi sabilillah, untuk peperangan. Rasulullah tanya, berapa banyak tinggal rumah? Allah wa Rasuluh. Targum satu, tinggal Allah dengan Rasulnya. Mari Sayyidina Umar Al-Khattab, wahai Rasulullah ni harta hamba nak fi sabilillah. Rasulullah tanya, berapa lagi tinggal rumah? Sebanyak ini juga. Kalau ni 1 juta, rumah tu 1 juta. Berapa Sayyidina Abu Bakar tidak oyak kepada orang ramai, semua harta sebagaimana ambil. Tu panggil ujub. Kita nak buat-buatlah. Jangan kita nak nilai orang serupa kita, tak boleh. Apa rambut dia pakai baju t-shirt, apa pakai seluar jeans. Pada pakai pelekak sudahlah. Tak jawab. Apa dia mau naik motor? Siapa akan naik motor? Jalan kaki pada dah kan. Tak banyak benda tak boleh jawab. Jadi dia tidak boleh nak memperhatikan. Dia mau nak pinjam benda tu harus dari sudut hukum agama. Selekailah. Kenapa? Jadi kita nak menilai dari sudut hukum fiqh. Itu kayu ukur dia. Tasawuf tu untuk kita mencantikkan diri kita, bukan nak suluh orang. Suluh orang salah habis orang. Kita paling warok sekali, kita lah tu imam, kita lah tu lebak, kita lah zuhud sekali. Habis orang lain salah belaka. Kalau kita menghukum dengan hukum tasawuf. Hukum tasawuf ni untuk kita comel diri kita. Yang keduanya kita cuba untuk nasihat kat orang. Kalau nak terima, tak terima tak ada masalah. Rasulullah tidak pernah melarang sahabat-sahabat dia untuk beli kenderaan. Belilah, nak beli unta ke kuda ke. Cuma Rasulullah nasihat jangan membazir. Kalau dah ada dosa kak, buat apa beli banyaknya. Tapi kalau keperluan itu 3, beli 3 pun tak apa. Kalau dia ni seorang bini tak ada. Tak gerak seorang bini kata, lagi. Kena 3. Alah 3. Kalau kena boleh 4, mampu. Lah je lah. Kenapa tak? Keperluan orang berbeza, tidak sama. Kehendak orang berbeza sama. Selama mana tak salah dengan agama, tidak jadi haram, lagi lah. Cuma afdalnya kita berpada-pada bersifat panggil qanaah dan juga zuhud dari hidup kita, itu lebih utama dalam bab agama tadi. Nampak? Jadi kalau dia guna otak dia mikir kan, jadi habis salah. Jadi kita ni tak boleh letak otak kita ni sebagai kayu ukur, kena letak agama itu, hukum fiqh itu sebagai kayu ukur. Baik, seterusnya Rasulullah SAW pernah bersolat di belakang Abu Bakar. Rasulullah dengan Abu Bakar, mana lebih afdal dengan mafdul? Rasulullah lebih afdal kan? Sebab dia Rasul. Tapi dalam keadaan Rasulullah sakit, maka Rasulullah suruh Abu Bakar menjadi imam. Dan pernah berlaku satu kali Rasulullah ni tak keluar daripada rumah, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tiba-tiba nampak Rasulullah keluar, ataupun Rasulullah baru sapa, terus Sayyidina Abu Bakar ni undur. Rasulullah kata buat isyarat gini, teruskan. Dia pun undur juga, Rasulullah naik depan. Ayatnya, waktu ada orang lebih afdal daripada kita, maka kita persilakan dia. Tapi dalam keadaan orang afdal tadi dia uzur dan sebagainya, maka hak mafdul, hak kurang afdal pun boleh jadi tu imam duduk depan. Soalan yang ambanya, ngelah sekali. Kalau lah kita ni tu imam dah di masjid, kita imam majlis laki kita. Tiba-tiba mari Tok Wakil YB mari. Menteri besar mari, Perdana Menteri mari masjid kita. Siapa dia nak jadi TML masa tu? Kaedahnya gini, imam adalah ketua ataupun pemilik ataupun penguasa, pengurusi bagi masjid. Marilah besar setara mana pun dia besar sekali dalam masjid ni lah. Tok Wakil ke apa? Tak era ambo kena lagu tu. Tapi jawab lagu tu, cara dia tak boleh lagu tu. Ayat molek. YB Datuk ambo jadi tu email sebab kalau ambo jadi makmum, YB nak jadi tu email, orang ambil gambar kena kepala ambo. YB tak boleh tolong dah apa dah ni. Kuasa maik ni tak ada orang boleh tolong. Dia baru raja ni kena. Orang duk besar sama kamu tu email, kalau ada tu okey ke YB mai ke tu email kena jadi tu email juga. Tu email kena baca khutbah juga. Jangan kat orang walaupun dia lebih haling daripada tu email, walaupun dia tu lebih besar pakat daripada tu email, waktu tu email lah ketua osin. Kecuali ada arahan daripada mai kata okey we ke dia. Tu tak apa. Ada arahan, tak ada arahan kita. Bukan nak kita besar dak, tapi kena tanggungjawab tadi. Kalau masjid tu bukan masjid maik, bukan bawah maik.
masjid bersendirian. Kita jadi tok imam tu tiba-tiba mari hak lebih haling daripada kita. Maka waktu tu kita dahulukan dia sebab dia lebih afdal daripada kita. Lepas tu masalah orang ambil gambar tak ada muka masjid kita. Masalah masjid ini apa? Sebab di bawah pemantauan, tak boleh orang lain kacak mimbar, dan juga sejadah ni tak boleh orang lain nak kacak. Jadi nak jadi tok imam kita kena berhati-hati pertama sekali dari sudut peraturan-peraturan yang diwajibkan atas imam tadi lah. Orang biasa tak boleh nak mai kucak ni, kecuali tok imam tak mari berlaku. Lama kita kata ambo majlis tak latih. Dia pandai. Majlis latih kena naik. Apa tak semaya berlaku pada itu? Ada. Waktu tak ada kan, maka selekan. Mungkin ada waktu-waktu tak mari berlaku, tiga-tiga tak mari. Tok imam tua tak mari, tok imam muda tak mari, tok bela pun tak mari, tok siok pun tak mari. Dia negara berlaku. Mungkin waktu tu berlaku, maka bolehlah orang lain naik imam untuk menyelesaikan melaksanakan semaya tadi. Tapi kalau ada salah satu tadi, maka mereka lah yang perlu didahulukan. Baik, yang keduanya melibatkan imamah ni. Di belakang tu imam ni dia kena ada orang-orang yang hak pandai Quran duduk belakang. Orang-orang ngajak agama kena duduk belakang tu imam. Tak kira lah dia ni bergaji tak bergaji ke berjawatan, EJK tidak EJK, dia kena duduk belakang ni kaedah semaya ni. Nabi sebut liyani minkum ulin nuha. Hendaklah duduk di belakang aku orang-orang hak pandai belakang, hak boleh ganti tu imam. Masalah tempat kita ni hak pun nampaknya, kalau dia tu bukan EJK, bukan jawatan, tak ada gapo, tapi dia pandai ngaji Quran, boleh jadi tu imam. Kadang-kadang dia duk nusuk alik tiye, duk nusuk kat air semaya. Dia pandai. Nak tunggu orang kat takbir dulu. Ada kata kalau giawa duduk depan, duduk dalam 4 ekor ni kan, orang tengok kan, orang suruh jadi tu imam. Jadi dia nusuk jauh-jauh. Kalau umur dia tepi masjid kan, duduk dalam depan umur dia dulu. Tunggu biar bunyi Allahu Akbar dia turun. Ni bercanggah dengan Nabi ajar. Tu hawi kepada kita ilmu agama, kepandaian tadi, tanggungjawab tu. Letak tepi masalah jawatan gapo, masalah orang panggil takabur, bukan takabur ni, masalah perintah Nabi. Hak duk belakang Nabi ni, belakang tu imam ni kena orang pandai-pandai belakang. Apa? Ni panggil pengurusan ibadah. Pengurusan ibadah ni kalau lah tu imam tu terbatas, maka hak pandai ni nak naik. Kalau hak pandai ni duk dujun tu, ada hak pandai duk dujun tu sore. Bukan masjid ni lah, Masjid Afrika Selatan. Sini alhamdulillah belakang, duk sini belakang. Duk dujun ni sore. Tak imam terketung batal. Nak mari lagi mana dia? Nak naik depan rapat ke dinding dah. Dia pun mari ngaya, nak boleh ke mari tu lambat, nak tunggu dia mari. So, masalah. Kalau duduk belakang dah, mau naik selalu. Yang kedua katalah, hak sini, hak duduk belakang tu imam ni hak tak pandai. Nak naik agak-agak dia. Dia kata aku tak pandai. Apa pula akunya? Guru dia pun cuba, dia mau dekat sekali. Kenali ni. Gilah juga gi depan. Nak baca gapo sudah. Bacalah kat boleh baca parakat sujud. Sujud lama sujud. Tak bangun-bangun sujud. Orang lain kata, guano lama sujud ni. Tengok-tengok tak ada tu. Dia lopak kat mana tu dah. Mungkin berlaku lagi tu. Apa? Kalau mai kenalin, orang tak biasa jadi tok imam ni. Kita pernah satu kali di sebuah masjid ni, dia tok imam tak mari hari tu. Ramai-ramai ni dia budak sekali. Orang lain tua belakang, orang lain pecing belakang, pecing pula pengaruh go ni. Dia tu orang kampung biasa. Dia ngaji lah lebih kurangnya, boleh lah jadi tok imam. Tapi dia tak pernah jadi tok imam. Orang tua ni bertolak, mula naik dia depan. Kata-kata kita, auzubillah minasyaitanir rajim. Allahu akbar. Baca. Boleh baca, muka dia ngaji, baca, baca. Tapi hak belakang dia ni nak suka apa? Dia kata tengok lutut getar gitu, belaga lutut. Kita biasa ni. Jadi hak duk belakang ni kena orang hak biasa, orang hak pandai, hak tutup guru Quran, duk ngajar tajwid ke apa, duk belakang ni supaya pengurusan tadi kalau terbatas ke apa, dia boleh naik ke hati sekali. Bahkan duduk belakang tu imam afdal lah. Saf tamu. Dah kita ngaji agama kan, saf tamu tu afdal. Apa kita duduk belakang, duduk depan lah. Yang kedua Amr sebut juga sebagai imam adalah satu aib sekiranya dia mari lewat. Tu imam ni kalau mari lewat pada makmum satu aib. Kalau kena pula kau lewat sampai peringkat orang lain naik dia tu imam.
Dia ada mari kerana lewat. Bukan kerana uzur tak, tapi kerana sifat dia melenguh-lenguh ke sama. Awak biasa duk mari lewat, akhir sekali jadi lagu tu. Enggak, waktu semaya ni dia beza sama, dia lari. Jadi tidak sama duk. Jadi kita kena kejar masa, kena mari awak. Awas terang mana tak kena mari. Kurang-kurangnya 5 minit 10 minit boleh pada orang biasa ada dah le masjid. Kena membiasakan lagu tu. Barulah nampak comel, barulah orang kampung ni hormat aku tu imam apa? Itu imam saya mai. Siapa dia dulu? Kalau nak pergi nikah kan, tu pengantin tu siapa lagi dia siapa dah. Kena link pengantin. Kena lagu tu. Barulah orang panggil adanya wakar, adanya hemah, adanya nampak biasa tu imam tu dengan sifat dia yang menjaga waktu sembahyang. Sebab itulah kita tengok dalam surah Al-Baqarah, salah satu ciri orang berimam tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, beriman dengan perkara yang ghaib dan mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang tu katanya Imam Ibn Katsir, yahfazuna awqatiha, menjaga waktu-waktu sembahyang mari awal sembahyang. Ini sifat pemimpin yang beriman. Beriman tu siapa? Pemimpin. Dia kena lagu tu. Siapa dia pemimpin? Tok imam, tok bela, pemimpin masyarakat ni. Tok ngulu, tok gawa, tok wakil, tok je lah belakang tu. Tok bomoh, kena mari belakang. Tok cucu, dia tok ada cucu. Dia pun kena mari awak. Apa? Dia pemimpin kepada masyarakat, pemimpin kepada keluarga dia tadi. Kena tunjukkan satu contoh yang terbaik. Kecuali imam ni disunatkan mari lewat pada hari Jumaat, supaya orang mari penuh belakang nunggu dia. Jangan dia nunggu orang hari Jumaat. Kalau dia nunggu orang dapat debit lah dia. Cuma lagu mana cara dia kalau dia mari awal duduk dalam bilik dia. Tengok kok CCTV berapa orang dah mari penuh kedok lagi. Tengok. Tapi dia ada dah mutu dia ada kena lagu tu. Jangan pula dia main lewat sungguh mari. Hanya ngepek orang kampung. Tu imam ni kak. Setengah jam baru siapa. Letih. Jadi nak jadi imam ni bukan satu perkara yang mudah. Kalau mari awal tu sekali tu yang sehari mudahlah. Ni 5 kali sehari kena mari awal. Subuh pun kena awal, isya awal, gori awal. Komitmen tu yang menyebabkan ramai tak sejadi tu imam tu. Dia kata terikat. Duk main ayat tu. Terikat kena ikat kaki demo lah, tak boleh pergi jalan jauh lah, gitu beginilah. Tak padan dengan gaji lah. Banyak-banyaklah dia kait. Jadi kita nak jadi imam ni salah satu orang panggil, salah satu ciri yang kena ada pada kita adalah apa? Kena jaga waktu sembahyang, kena mari awal solat. Baik. Wa shalla fi baitihi jalisan wa huwa maridun. Dan juga pernah Rasulullah sallam sembahyang di rumahnya dalam keadaan duduk kan dia sakit, dan sembahyang rumah Rasulullah di masjid ni sok. Maka buka tahbir tu Rasulullah sembahyang jadi tu imam dalam rumah. Sahabat-sahabat ni duduk dalam masjid belakang. Rasulullah sembahyang dalam keadaan duduk sebab sakit, orang lain sembahyang dalam keadaan berdiri kerana sihat. Jadi yang sihat berimam dengan yang sakit, yang berdiri berimam dengan yang duduk. Maka hukumnya harus juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Fa asyara ilaihi majlis. Dan cuma dalam hadis ni Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada makmum semua supaya duduk juga. Maksudnya kalau imam tu duduk, makmum duduk. Walaupun makmum sihat. Falamma sarafa, apabila Rasulullah SAW telah selesai sembahyang, Rasulullah pun berkata, innama ju'ilal imam, dijadikan imam itu liutamma bihi, supaya diikuti, untuk diikuti. Apabila imam itu rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Apabila imam itu rafa'ah, bangun, maka hendaklah kamu bangun. Ataupun mengangkat tangan, hendaklah kamu mengangkat takbir tangan. Wa idza shalla jalisan, dan apabila imam itu sembahyang dalam keadaan duduk, fa sallu julusan warahu, maka hendaklah kamu sembahyang duduk di belakangnya. Jadi kalau tengok hak dengan hadis ni kalau tu imam tu duduk, kenapa duduk belakang buat kita? Agak-agaklah ke mana? Maka tu kita nak jawab, dia kata ini adalah hadis yang dipegang oleh mazhab Ishaq, Auza'i, Ibnul Munzir dan juga Imam Daud Zahiri dan juga pengikut-pengikutnya, bahawasanya tidak boleh orang yang mampu berdiri itu mengikuti imam yang duduk kerana uzur dalam keadaan dia berdiri, tak boleh. Bal alaihi an yajlis, hendaklah makmum itu duduk sekali dengan tu imam juga. Kalau tu imam duduk, makmum pun kena duduk juga, sembahyang duduk juga. Berdasarkan pada hadis ni. Lagu mana kita buat lah ni tidak ada tu.
Tiba-tiba hadis ni mari, kalau Tok Emir tu duduk, kita kena duduk. Kena ikut Tok Emir. Kalau Tok Emir tu berdiri, kita sakit pun kena berdiri. Tu kita nak jawab, dia kata hadis ni mansukh, telah dimansukh, dinasakh. Mungkin peringkat awalnya pernah berlaku, kemudian dimasukkan. Jadi semaya itu mengikut kemampuan. Walaupun Tok Emir tu duduk, tapi kita mampu berdiri, makmum kena berdiri. Hak ni pandangan yang muktamad. Hadis yang sudah dimasukkan. Jangan kita pergi dengan ni pula, pergi dengan ni ke? Habis salah habis orang. Jadi dia, ilmu hadis ni, walaupun kita kata ada hadis, tapi kita kena cek dulu hadis tu apa maksud dia. Apakah status dia hari ni? Adakah benda tu diamalkan ataupun tidak? Jangan kita kata mentang ada hadis itu pun gomoh buat. Tak boleh. Dia ada ilmu hadis pula. Kena ngaji pula ilmu hadis. Kalau tak tahu kena tanya orang yang tahu. Supaya semalam ada orang tanya hamba, Ustaz, ada orang sebut kambo satu hadis Nabi kata mana-mana orang yang baca qul huwallah 3 kali sebelum pada tidur, maka seolah-olah dia telah khatam Al-Quran. Maka dia telah khatam Al-Quran. Pada tanya hamba, Ustaz, kalau kita baca keluar 3 kali supaya khatam Al-Quran, supaya khatam Al-Quran. Hamba kata dari sudut ganjaran pahalanya supaya khatam Al-Quran, tapi dari sudut amalannya tak supaya. Bagaimana kita cuba bayangkan, orang ni baca start daripada Al-Fatihah sampai habis 30 juzuk, hak ni baca keluar 3 kali. Adakah sama? Tidak sama. Nabi sebut tadi dari sudut ganjaran pahalanya sama, tapi dari sudut perbuatan lain pula. Hak baca ni, hak baca semakin banyak ayat kita baca, makin banyak pahala, makin banyak pahala. Hak Nabi sebut tadi, kenapa? Maksud dia, maksud surah Qul Allah ni Nabi kata ia adalah 1/3 Al-Quran, maksudnya 1/3 daripada maksud Al-Quran. Quran ni main nak ajar kepada kita 3 perkara. Pertama sekali nak ajar tauhid, yang kedua nak ajar bab ibadah, fiqh, yang ketiga nak ajar bab akhlak tasawuf. Jadi surah Qul Allah ni menyebut tentang tauhid, 1 bahagian daripada 3 bahagian. Jadi Nabi kata kalau dia tak mampu nak baca banyak Quran ataupun 30 juzuk, maka memaknai dia baca keluar 3 kali seolah-olah dia membaca 3 bahagian daripada Al-Quran tadi. Itu maksud Nabi nya. Mungkin Nabi nak kata bahawa baca keluar 3 kali serupa dengan baca 30 juzuk. Tak. Lain. Dari sudut ganjaran pahala, dari sudut maknanya, tapi hakikatnya tidak begitu. Jadi walaupun kita kata hadis tadi ada, tapi kena faham maksud apa Nabi nak ayat. Teks dan juga konteks. Teksnya lagu tu, konteksnya. Sebab apa Nabi sebut lagu tu? Apakah maksud Nabi? Kena jelas pula. Kerana kadang-kadang mari itu dalam bentuk yang umum, bentuk yang Nabi sebut dari satu sudut saja, tapi Nabi tidak sebut dari sudut yang lain. Kita kena kaji pula lah hadis tadi. Nampak? Jadi ilmunya begitu banyak sekali. Janganlah kita ni dengan ilmu kita sedikit tadi, kita dah ngaji sikit dah. Orang lain ngaji banyak. Pas kita duduk kiyah benda-benda yang berlaku tu dengan ilmu yang sikit. Jadi kita guna kiyah tu, kiyah habis benda kita kiyah. Salah lah tu. Sebab setiap isu yang dibincangkan tu telah diperjelaskan dengan kaedah yang pelbagai oleh ulama-ulama. Nak boleh keluar satu hukum, nak boleh keluar satu SOP tu banyak mana duk berhadah, ambil daripada berbagai kitab. Kita seperti kitab tak habis lagi. Awal-awal jenis duk petikai lagu tu, kalau kita tanya dia mau baca kitab fiqh mana, dia nak jawab dia. Ginilah dia mau kata dia hak ni salah, hak ni riba ke. Dia mau ambil daripada kitab mana hak kata. Tak boleh nak ayat. Dia ni duk mai kiyah dengan hak dia mula-mula. Benda tu kalau ambil sikit bayar lebih riba. Dia duk kiyah dengan tu lah. Sedangkan hari ni orang panggil sistem kehidupan manusia ni sudah pelbagai. Siapa kebeli tu tak payah sebut dengan mulut lah. Tekan tek. Siapa bitih tek siapa bagi. Nak beli ke apa? Nak beli air tank. Bubuh pitih tekan. Tubik air tank. Tubik air kotor. Tubik air dalam gelas. Mana lafaznya? Ada. Di Jepun nak beli pisau pun tekan kat ni. Bubuh pitih tekan. Apa tubik pisau? Segala benda hari ni menggunakan elektronik. Jadi ulama kaji bahas boleh kata boleh apabila selama mana benda tu tidak bersalahan dengan hukum syarak, adanya keredaan di antara dua belah pihak, tidak berlaku kezaliman, maka hukumnya sah. Comel kan gitu. Tapi orang yang tidak mikir kan, tidak guna ke ilmu tadi, duk mai kiyah dengan hak lama tadi. Ilmu hak dia ngaji lama hak sikit tu, dia banyak lagi ilmu lain tak ngaji, maka dia pun kiyah dengan riba berlaku, haram berlaku, tak boleh berlaku. Tak serupa dengan dia berlaku. Salah.
Jadi kita ini bila kita ngaji, kita balik sosok hadis, maka kita dapat keluarkan berbagai-bagai faedah nuktah yang baru yang menjadi panduan dalam hidup kita ini. Jadi begitulah dalam kehidupan kita ini, jangan berpada dengan ilmu yang sudah ada. Kena ngaji semua, kena tambah semua, kerana ilmu Allah Taala, ilmu agama terlalu banyak untuk kita kaji. Bahkan ulama hari ini tulis kitab tak habis-habis lagi tulis kitab. Orang ni tulis kitab, mari ulama lain tulis pula. Apa adanya poin-poin baru yang boleh mereka ni keluarkan untuk menjadi jalan penyelesaian kepada kita hari ini. Dah. Baik, masuk waktu dah kan? Apa ngatuk belakang tu? Biasanya ngatuk ni masuk waktu dah. Jadi begitulah kita sebut hari ini berkenaan dengan siapakah yang sah menjadi imam, kita sebut belakang dah, dan hadis-hadis yang berkaitan sebagai dalil pun telah kita sebut di sini. Insya-Allah kita tangguh majlis kita dan kita sambung lepas pada raya ni deh. Hamba rasa lepas pada raya ni sebab minggu rupanya hamba kuliah sana dah di Masjid Raudah tu, kalau dah lah. Lepas tu no so lagi kan? Puasa lah. InsyaAllah kita jumpa kalau panjang umur, kita jumpa lepas pada raya ni, dan hamba mengucapkan selamat berpuasa dan selamat berhari raya. Maaf zahir dan batin kalau ada salah sebut, salah kecek, salah gurau apa tu. Hamba ni sebagai seorang manusia, hamba minta maaf. Kadang-kadang hamba ni gurau, kita niat gurau tapi orang pandai serius benda tu. Kadang-kadang kita ni orang panggil salah kecek, biasalah mulut salah kecek, salah sebut. Sekiranya ada hak berasa hati ke apa, hamba minta maaf, beribu-ribu kemaafan, dan hamba ucapkan selamat berhari raya, maaf zahir dan batin. Aktafi bihadzal qadar, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.